والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu kata kalau depan ustazah 1000 orang pun jawab salam tu macam 5 orang. Dia nak jawab salam tu kan mami, macam ada ketul emas dalam mulut. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, syukur, syukur, syukur. Alhamdulillah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk pertamanya kita masih lagi bernafas. Masya Allah, itu satu nikmat yang paling istimewa. Ya puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, untuk kita bernafas bererti masih ada peluang untuk kita bertaubat. Barang siapa dia dah terhenti nafasnya, dia dah bertemu dengan Allah, tidak ada lagi ruang waktu untuk dia ibadah, tidak ada lagi ruang waktu untuk dia bertaubat. Subhanallah, Allah masih panjangkan usia kita. Ke depan kita tidak tahu, tapi buat masa ini, astaghfirullahalazim, 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 kita masih lagi boleh bertaubat kepada Allah. Syukur ya Allah, syukur, alhamdulillah. Yang kedua, dalam nafas yang Allah berikan kepada kita, puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, Allah masih berikan kita iman. Bukan semua orang dapat iman ini. Segala puji bagi Allah. Kita hanya perlu sembah Allah semata-mata. Kita tidak mensyirikkan Allah. Tidak ada sembahan-sembahan lain, ukiran-ukiran lain, patung-patung bergambar dan sebagainya. Tidak ada satu kuasa yang lebih daripada kuasa Allah atau sama dengan kuasa Allah. Tidak ada sekutu baginya. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sentiasa dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Masya Allah. Setiap mana, bila masa kita nak minta dengan Allah, bila masa kita nak mengadu dengan Allah, bila masa kita nak bercerita dengan Allah, semuanya Allah sentiasa ada dengan kita. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Yang ketiganya, syukur kepada Allah. Allah izinkan kita berada dalam Ramadan kali ini. Masya Allah, cantik aturan Allah, ibu-ibu. Ramai orang telah pergi meninggalkan kita, tapi susuk tubuh kita Allah masih izinkan untuk menikmati Ramadan ini. Barang siapa memasuki Ramadan dalam keadaan dia bersyukur kepada Allah, yakni dia melaksanakan sungguh-sungguh perintah Allah. Allahu Akbar. Dia melaksanakan puasa untuk dapat ganjaran semata-mata daripada Allah. Dia melaksanakan ibadah dalam keadaan dia penat bagaimanapun. Ingat tak penat ke? Siang hari kita dah berpuasa, malam hari kita nak bertarawih, Masya Allah. Tapi kita mampu laksanakan juga paling-paling 8 rakaat. Kalau tidak sampai 20 rakaat. Subhanallah, itu satu nikmat daripada Allah. Bersyukur masuk dalam keadaan Ramadan ini, Allah terima kita. Dan dalam bulan Ramadan ini Allah janjikan dua hal, banyak hal. Dua hal ustazah nak highlight di sini. Antaranya adalah Allah menutup semua pintu-pintu neraka.
Allah membuka semua pintu-pintu syurga. Subhanallah, rugi siapa masuk Ramadan dalam keadaan dia mensia-siakan siang harinya, dia mensia-siakan malam harinya, dia mensia-siakan tidur malamnya, tidak jadi tasbih. Maksudnya dia tidur dalam keadaan naik-naik katil terus rugi. Tidur pun ada ayat-ayat yang perlu dibaca, wirid-wirid yang perlu dibaca. Sebelum tidur pun dalam keadaan ingat kepada Allah, bangun tidur pun dalam keadaan ingat kepada Allah. Masya Allah. Hari ini Ustazah bawakan tajuk menjadi wanita penyejuk hati. Masya Allah, kita ni Mami, daripada kalau sebut wanita ni, dia muda ke, dia berumur ke, dia pertengahan ke, tak kisah, asal dia wanita, dia cantik. Dia cantik, itu wanita. Sebab tu Ustazah selalu pesan, kalau kita nak pakai tidak menutup aurat sebab kita nak cantik, itu satu kerugian. Sebab kita dah memang cantik. Kalau tak, dia tak jadi wanita. Lelaki dia tak ada bentuk pinggang macam perempuan. Perempuan ada bentuk pinggang tu, itu pun dah menunjukkan cantik. Subhanallah. Subhanallah. Dan menjadi wanita ini memang Allah tetapkan pada diri wanita itu menjadi hiburan. Pada diri wanita itu menjadi kegembiraan. Pada diri wanita itu ada nafsu-nafsu tertentu. Lelaki untuk wanita, subhanallah. Itu memang istimewanya wanita. Tetapi ada had dan ada batasnya. Dan menjadi wanita ini satu anugerah yang istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa satu kebanggaan perempuan menjadi seorang wanita? Antaranya Islam sampai kepada kita kerana adanya wanita. Kenapa Ustazah kata macam tu? Sebab siapa pendukung di sebalik Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya yang digah-gahkan, digembar-gembur sehingga hari ini, siapa namanya yang didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, Masya Allah, kalau bukan Sayyidatina Khadijah, isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa istimewanya Sayyidatina Khadijah ini? Antara keistimewaannya, satu, wanita ini sangat-sangat cantik, teramat cantik. Diriwayatkan Sayyidatina Khadijah ini berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah ini dah pun menjadi janda, tetapi sangat cantik. Dan keduanya adalah dalam keadaan menjadi janda itu janda yang terhormat, bangsawan, hartawan, kaya raya, rupawan, terhormat. Ini yang kadang-kadang kita tidak ada, minta maaf saya cakap. Wanita-wanita pada hari ini yang sangat perlu dijaga. Kadang-kadang bila mana dapat title seorang janda tu, semua orang takut. Kawan-kawan dia pun takut. Dia, orang kampung pun takut. Itu satu, persepsi masyarakat. Tetapi persepsi masyarakat pada zaman Nabi ketika itu, bila melihat Sayyidatina Khadijah, ini janda terhormat, ini janda mulia, sampai ke tahap itu. Itu yang kita nak bawa diri kita. Sama ada kita ini isteri orang, anak dara, ibu tunggal, janda, ibu, tak kisahlah, ibu mertua, siapa pun kita, asal nama kita itu adalah wanita, kita adalah wanita terhormat. Bila jadi wanita terhormat ini, secara automatik dia menjadi wanita penyejuk mata. InsyaAllah, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kita sedang menuju ke arah ini. Dan Ustazah pasti yang duduk di hadapan Ustazah ini adalah wanita-wanita terhormat di sisi manusia, mudah-mudahan, di sisi Allah, mudah-mudahan, di sisi semua penduduk langit dan bumi. Dan hari ini bila kita bercakap tentang menjadi seperti mana Sayyidatina Khadijah, penyejuk mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun nak jadi penyejuk mata Nabi. Kita nak jadi penyejuk mata suami bagi yang bersuami, penyejuk mata ibu ayah bagi yang ada ibu ayah. Kalau dah meninggal sekalipun tetap penyejuk mata, sebab pahala itu mengalir tak pernah putus. Bangga di hadapan Allah ada anak sebegini. Penyejuk mata seorang ibu mertua. Ibu mertua tu penyejuk mata pada anak menantu, Masya Allah. Ibu penyejuk mata pada anak, anak penyejuk mata pada ibu. Allahu Akbar.
Tapi apa cara dia? Apa kesilapan kita yang kita boleh perbaiki, koreksi, perbetulkan sikit. Kadang-kadang tuan-tuan, puan-puan, Ustazah belajar, satu orang yang beriman, dia bertakwa kepada Allah, dia tak bawa semua dosa sekali dekat dia. Dialah pembunuh, dialah perogol, dialah penipu, dialah yang tak puasa, dialah yang tak solat. Berat nak bawa semua dosa ni. Susah nak jumpa orang yang bawa semua dosa ni. Tapi selalu dalam hidup kita, kita bawa satu dosa yang susah kita nak buang. Cuba fikir-fikir sendiri. Satu orang yang memang dia solat, kita wanita yang solat 5 waktu, kita wanita tutup aurat sempurna elok dah, kita wanita yang suka menderma, kita wanita yang baik dengan anak, kita wanita yang apa je kita dengar kesusahan, kita orang pertama yang tolong. Masya Allah, cepat kita ni. Tetapi satu yang kita tak boleh buang, kita selalu carry bersama, bawa bersama dosa tu adalah kita pemarah. Kita pemarah. Satu dosa ni je, yang lain semua dah okey dah, tapi satu dosa ni je kita tak boleh buang. Bawa beban pemarah tu, ya Allah. Ada orang semua dia baik dah, solat bagus, puasa, dia tak pemarah, dia penyabar semua, tapi dia ada satu benda dia tak boleh buang, dia kedekut. Ada orang dia baik juga semua benda, puasa, sedekah, solat, apa semua, tapi satu tak boleh buang. Dia tak boleh nak pakai tudung sempurna, tak boleh nak tutup aurat sempurna. Ada orang lidah dia tu tak boleh nak lurus, kalau bercakap dia mesti ada menipu. Ada orang semua benda dah okey juga, tapi dia tak boleh nak lurus satu, kalau bercakap mesti mengumpat. Kalau tak mengumpat mati. Maksudnya makanan dia tu mesti kena ada umpatan setiap hari. Pergi kerja dia mesti ada story baru. Itulah yang dia bawa dekat bahu dia. Allahu Akbar. Itulah sebenarnya satu dosa yang dipikul, yang menghalang bertemu dengan Allah dalam keadaan nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Dia takkan tenang dengan satu dosa ni. Sebab tu Ustazah kata, kita manusia yang kenal Allah, yang beriman, yang bertakwa ni, dia takkan pikul banyak dosa. Satu dosa yang diulang-ulang, atau dua dosa yang diulang-ulang, yang dia nak buang, memang dia nak buang tapi tak boleh, tak berjaya lagi. Itulah bila kita masuk bulan Ramadan ni, kita cuba henyakkan dosa ini, henyakkan nafsu ini, yang satu ni, yang tak boleh kita nak buang ni. Kenapalah aku suka marah sangat? Kat mana turning point yang buat kita marah? Bila kita cakap sekali orang tak nak dengar, cakap 2 kali tak nak dengar, sabar lagi, cakap 3 kali tak nak dengar, cakap 4 kali Allah tak boleh nak tahan. Jadi kita sedar kita tak boleh sampai 4 kali. Pada ke tahap 3 kali, apa kita nak buat? Sebab tu disebutkan oleh ulama, bila mana marah ni antara contoh, bila mana marah, rapatkan dirimu ke tanah, dengan kata Nabi SAW, kalau kita marah kita berdiri, kita duduk, kita marah kita duduk, kita baring. Sejukkan, marah itu datang daripada syaitan, daripada api. Sejukkan dengan air. Ubah tempat kita duduk kat sini, ni tengah jadi gelombang marah ni, marah, tidak akan selesai masalah kat sini. Marah, tiba-tiba bermaafan dekat sini, tak boleh. Dari segi sudut saintifiknya, gelombang marah itu di sini, maka ubah tempat untuk bermaafan, ubah tempat untuk cari penyelesaian. Baringkan diri, rapatkan di tanah, ataupun sandarkan ke belakang, bersandar. Masya Allah. Jadi kita kena kenal bila mana emosi-emosi ini mengakibatkan dosa tu kita pikul. Satu orang yang dia kedekut. Kenapa dia kedekut agak-agaknya? Semua dah okey dah, tapi bila dia nak keluar lebih tu dia tak boleh. Kenapa agaknya mami? Nanti tak cukup. Kalau dia keluar lebih, dia rasa Allah tak cukup, habislah duit dia. Kalau dia keluar lebih. Sebab satu, dia kena perbetulkan yakin dia bahawa bila dia memberi, dia tak akan pernah miskin. Bila dia memberi kerana Allah, dia tak akan pernah miskin. Bila dia memberi, jangan takut rezekinya, Allah pasti jamin. Masya Allah. Sebab tu kena doa, ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal, yang berkat, yang suci, seluas langit dan bumi, ya Allah. Kata dulu di pasal dia tak yakin. Yakin tu yang utama. Masalahnya yakin.
Dia bawa dosa kedekut. Ataupun dia ni baik semua, solat jaga, puasa jaga, dengan suami jaga, dengan anak mak mertua semua jaga, aurat semua terjaga, bangun malam tahajud, baca Quran, tak pernah tinggal, satu hari satu juzuk. Tapi satu masalah dia, bila dia memberi kepada orang, dia suka memberi yang paling buruk. Benda-benda yang nak buang dah. Ada antara benda yang elok, antara elok tu pilih yang tak apa nak elok sikit lah. Ada baju cantik, rasa macam boleh pakai lagi tapi tak nak dah. Tapi baju yang kuning-kuning tu je bagi. Contohnya. Ada lauk-lauk lebih baru bagi ke orang. Bukan lauk yang baru masak. Lauk lebih. Kalau nak bagi ke orang, bagi lauk yang baru masak. Maksudnya kita dah ada dah ni bahagian siapa kita nak bagi. Subhanallah. Bukan dah makan ni, apalah bagi jiran sebelah. Betul sebab kita tak nak membazir, tapi dia kadang-kadang melatih diri kita untuk memberi benda-benda yang buruk. Sama juga kalau kita nak letak, kita nak buat sedekah. Saya tahu bulan Ramadan ni kita paling banyak nak buat sedekah. Sama juga kalau kita nak letak tu apa benda, telekung di masjid, di surau, di RNA, di mana-mana saja. Jangan pilih telekung yang dah kuning-kuning, yang kadang-kadang kita punya ikat ni pun dah buruk sangat-sangat, ataupun ada tampung-tampung apa semua. Kita nak pakai tak bila bertemu dengan Allah? Kalau kita tak nak pakai benda tu, jangan bagi ke orang. Dan jangan pakai telekung buruk waktu solat. Duit banyak sangat-sangat. Siapa pernah dia beli telekung jadi miskin? Kalau kita boleh pakai elok, bererti kita beli telekung pun mampu. Ni kita bukannya asnaf. Kalau asnaf, orang kena infak untuk dia, orang kena sedekah untuk dia, orang kena berzakat untuk dia, orang kena bantu dia. Bahkan tanggungjawab kita semua untuk bantu. Yang ada depan ustazah bukan asnaf. Maksudnya kita mampu, subhanallah. Tapi kadang kita kedekut nak keluar duit untuk beli telekung. Beli yang cantik, basuh bersih, gosok. Bukan pakai yang berkedut. Ini hadapan Allah ni. Sebab orang tak nampak kita solat dalam bilik. Kau nampak orang kalau pakai kedut-kedut? Tak. Allah maha melihat. Cantikkan dirimu di hadapan Allah, maka kita jadi penyejuk mata untuk manusia juga. Subhanallah. Telekung yang kita pakai pastikan cantik, bersih, kemas, wangi. Begitu juga yang kita infakkan. Kalau tidak, beli telekung baru. Telekung yang ada nak buat apa susah, buang. Susah tak membazir ke? Tak membazir. Benda yang tak boleh dipakai, benda yang buruk, benda yang dah kuning-kuning, benda yang dah uzur, jangan sedekah ke orang. Apatah lagi kita bagi longgokkan baju-baju untuk anak yatim, macam-macam saiz. Ustazah banyak bila orang-orang yang pengusaha anak yatim, pengusaha rumah-rumah kebajikan ni bagi tahu apa, tempat-tempat kami jadi tempat longgokkan sampah yang dah tak boleh pakai. Ya, baju-baju macam-macam saiz, mami. Macam-macam saiz. Kita pun tak, kalau betul nak memberi dan tidak ada masa, pastikan kita susun ni saiz apa, tulis. Ni saiz apa, tulis. Ni saiz apa, tulis. Dan bukan baju yang dah buruk, yang dah lusuh, yang kalau anak kita pakai kita nak tak? Tak nak, jangan bagi ke anak orang. Kain getah pun dah tak ada. Ya betul, kain getah tercabut dah habis semua dah. Tak nak, jangan bagi ke anak orang. Jangan bagi ke anak yang tak ada mak bapak tu. Jangan bagi. Sebab anak yang tak ada mak bapak itu adalah tetamu Allah, VVIP. Bukan kita VVIP tau. Tu anak yang tak ada mak ayah ni. Subhanallah. Harta kita biar yang terbaik sampai kat VVIP ni. Kita kalau minta maaf saya cakap, kalau datuk-datuk, menteri-menteri yang datang, orang-orang besar, orang terkenal, bayangkan kalau Sultan Agung yang datang kat kita, kita hampar secantik-cantiknya, betul? Kapet-kapet merah, semua segala perhiasan kita habiskan semata-mata untuk menyambut mereka ini. Masya Allah, betul. Begitu juga golongan anak yatim ini di sisi Allah, bukan di mata kasar kita. Kalau mata kasar kita main kira-kira dengan mata kasar, iman ni Masya Allah tak boleh. Contoh Saza bagi contoh, 1 campur 1 berapa? 2. Tapi kalau kita ada 1, kita bagi 1 tu dekat orang, 1 campur 1 2. Sekarang ni 1 tolak 1 kosong. Kalau kita sedekah, kita ada RM1, kita bagi RM1 ke orang, kita tinggal berapa? 10. Kita tinggal 10, bahkan 100, bahkan 200, bahkan 700, bahkan 7,000. Bergantung kepada ikhlas kita. Subhanallah.
bergantung kepada nikmat yang Allah nak beri pada kita, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita tak pernah tinggal satu tolak satu jadi kosong, tak pernah. Sebab kita tak guna akal. Iman bukan sampai tahap akal kita semata-mata, menjangkaui akal kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab tu kalau memberi pada tetamu VIP ini, beri yang terbaik. Kalau ada pasar Ramadan lagi teruk, pada musim-musim pasar Ramadan yang sebelum-sebelum ni, yang waktu Covid tak ada, anak-anak yatim ini diberikan makanan-makanan, ya, campur bihun, campur kuih muih, campur apa semua yang dah berikat semua sebab tak laku dah. Dekat-dekat nak buka puasa, hantar rumah anak-anak yatim, hantar rumah-rumah kebajikan. Sebab apa? Nak buang-buang aja. Sedekah itu tidak diterima oleh Allah. Ustazah mana tahu, Ustazah, kalau diikhlas dia tak akan buat macam tu. Secara pandangan mata kasar, sebab Allah yang sebut benda, nak bagi-bagi yang terbaik. Macam mana kamu jual, macam mana kamu makan, macam tu kamu beri. Ini kita letak semua packing sekali, buat dalam satu plastik, ikat, bagi. Ini bukan susah cerita. Begitu dalam kehidupan harian kita. Nak bagi ke anak, bagi yang terbaik. Nak bagi kat suami, bagi yang terbaik. Ada dalam pinggan nasi kita apa yang terbaik, yang anak suka, yang kita rasa kita nak bagi yang terbaik untuk anak kita. Masya Allah. Ada yang terbaik dalam pinggan kita yang kita paling suka, bagi kat suami kita. Masya Allah. Bagi dengan niat, ya Allah, mudah-mudahan aku beri yang aku paling suka ni, aku paling teringin ni, mudah-mudahan Allah ganti lebih baik pada aku. Pasti Allah ganti lebih baik. Tak pernah Allah mungkin janji, puan-puan. Itu yang jadi penyejuk mata tu. Sebab bila kita mula berbuat baik, lebih-lebih lagi. Bukan baik biasa-biasa, bukan baik biasa-biasa. Sama juga kalau kita jemput program-program untuk anak-anak yatim. Saya kata, contoh tadi, saya tak habis cerita. Kata meja anak yatim terasing dengan meja-meja orang-orang kenamaan, terasing dengan meja-meja staf. Tak, sepatutnya duduk sekali. Tak ada beza dah ketika itu, sekali. Sebab ketika itu VVIP, malaikat turun berduyun-duyun. Itu dinamakan meraihkan anak yatim. Bukan dia sana, kita sini. Dia buat persembahan, kita tengok, kita terhibur. Lepas tu kita buat bayaran, so kita bagi makanan. Ada banyak seni yang Nabi ajar untuk meraihkan orang, meraihkan tetamu. Itu yang menyebabkan terkesan pada hati kita, yang hati kita bila bersih terpancar pada wajah kita. Tak boleh tipu. Tak payah cantik, muka penuh jerawat pun tak apa, hitam legam pun tak apa, gemuk gedempol pun tak apa. Ustazah, kenapa saya cakap semua tu? Betul. Sebab wanita dia tak nak semua tu. Dia nak kulit putih berseri, macam mana kupas telur dah putih macam tu, nak putih lagi. Itu wanita. Sebab tu dalam syurga semua putih-putih melepak. Bahkan sampai tembus putih-putih tu boleh nampak. Tembus sampai nampak urat-uratnya. Subhanallah. Tak boleh nak bayang dengan mata kasar. Tak boleh nak dibayangkan dengan akal kita. Sebab tu kita nak muda sentiasa, tak mau mati, tak mau tua. Siapa yang nak tua? Orang yang dah berumur pun kalau boleh nak hilang kedut lagi. Semua nak muda. Sebab tu dalam syurga muda semua. Tak ada orang tua masuk syurga. Allah beri sesuai dengan fitrah kita yang kita nak. Kita ada satu perut tapi nak makan semua jenis makanan. Waktu sihat, Mami, semua jenis makanan nak. Sakit tak siapa dah. Tapi dalam syurga Allah bagi semua jenis makanan, makanlah. Tak pernah rasa nak kenyang. Dah kenyang, makan lagi. Subhanallah. Tu nikmat dia berbeza. Apa yang kita tak dapat dekat dunia, kita akan dapat di akhirat, di syurga. Masya Allah, mudah-mudahan, amin. Sebab tu dekat dunia, berilah yang paling terbaik yang kita miliki. Buatlah yang paling terbaik yang kita mampu. Jangan melebihi daripada kemampuan. Ini antaranya kita tidak menjadi ini antaranya menyebabkan kita keluh kesah. Sebab kita kadang-kadang, ini masuk benda lain, kita kadang-kadang buat lebih daripada kemampuan kita. Kemampuan tubuh yang kita tak beri kerehatan, kemampuan akal yang kita tidak beri kerehatan.
Kemampuan diri yang kita tak beri kerehatan. Masa-masa kita terkejar-kejar sangat-sangat sehingga kan kita tak mampu nak memberikan kerehatan pada diri kita. Itu pun satu kezaliman. Anak nak tolong, tak payahlah, biar mama buat semua. Sampai kita umur 50, 60, keluar pergi pasar, anak jadi driver. Anak lelaki pula tu, anak jadi driver. Kita duduk kat belakang. Sampai je pasar, anak berhenti kereta, kita turun kereta, kitalah juga yang pembeli. Anak tunggu dalam kereta sebab tak diajar daripada kecil. Anak lelaki itu membantu ibunya. Anak lelaki itu membantu ibunya, tak diajar. Anak perempuan bantu ibu, tak diajar juga. Semua mak buat. Lalu kita penat. Yang belum kahwin, bila mula-mula kahwin perempuan, semua isteri tu buat. Nak cari seluar suami, cari baju suami, cari spender suami, semua, dalam luar semua. Kita mahu cakap benda yang betul. Cari stokin suami. Tak kepenat jadi wanita, Ustazah? Tapi untuk itulah kita diciptakan. Tak, wanita ini jadi perhiasan dunia. Sentiasa cantik, sentiasa baik, sentiasa tenang. Bila pandang dia, tenang wajah, tenang hati kita mandangnya, sejuk hati mandangnya. Tapi bukan wanita ini kerjanya dimarahi setiap hari, dimaki setiap hari, disuruh itu ini, tak berhenti setiap hari. Bukan itu tugas kita sebagai wanita. Ambil air Umi gosok baju. Sayang tolong cari ni, sayang tolong cari ni, sayang tolong cari ni. Tak jumpa, kenapa tak jumpa? Letak mana? Padahal barang dia. Lalu kita penat. Bila kita penat, kita mengomel. Lepas tu kita sumpah serana dalam hati. Aku ni dah macam hamba dalam rumah ni. Siap-siap aku. Lepas tu kita kata, tak apalah ya Allah, aku redha. Itu bukan redha. Lalu kita masam muka. Ataupun kita mula menengking. Ataupun kita mula melawan. Ataupun kita mula marah-marah. Lalu macam mana kita nak jadi penyejuk hati? Itu yang susah. Kan? Sebab kita buat melebihi kemampuan kita sebagai seorang wanita. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau kita rasa kita mampu, maka kita boleh senyum buat benda tu. Kena marah pun, Alhamdulillah, saya cari ya bang, saya cari lagi bang, maaf bang. Ada juga. Ada juga kan? Satu dalam sejuta. Sebab tu jangan jadi wanita yang diambil kesempatan. Kena tahu peranan kita, kena tahu hak kita, kena tahu apa yang kita mampu buat, apa tak mampu buat, kena tahu menolak, kena tahu menerima. Balik sama-sama kerja dengan suami. Setiap hari balik sama-sama kerja dengan suami. Dua-dua orang bekerja. Balik-balik suami kata, wah tolong pergi siap air sekejap kat saya. Suami pun boleh siapkan air untuk kita, tapi tak pernah buat. Tapi dia sebut kita suruh siap. Kita punya penat ni, baru nak buka peti ais, nak siapkan makan. Anak pula tiba-tiba datang, Umi. Ada pula anak kecil nak kena berdukung. Allahu Akbar. Penat perempuan, penat. Sebab itu ketika itu boleh kita menolak. Susah bukankah kita kena taat perintah suami selagi mana tidak bertentangan dengan syariat? Betul. Tapi kita dah bertentangan dengan syariat. Apa pertentangan yang kita buat? Kita ambil air pada dia dalam keadaan hati kita tidak redha. Ambil air itu kadang-kadang kita sumpah serana. Ambil air kadang-kadang kita penat. Bahkan mengajar suami itu untuk zalim pula pada isteri tu. Kita tak ajar suami sebagai tanggungjawab seorang suami. Kadang-kadang suami itu rajin. Dia suka nak gosok baju. Dia gosok baju dia. Memang ada suami yang jenis gini. Tapi kita pula mengajar dia untuk tidak melaksanakan tugas dia. Abang tak payah, tinggal. Biar yang buat. Biar saya buat semua. Abang tinggal, berehat. Biarkan suami buat kerja. Biarkan. Tugas kita puji, raikan, doa. Masya Allah. Isteri pembantu suami. Mana itu tugas dia? Itu memang tugas dia sebenarnya. Bahkan baju kita pun dia patut gosok. Sampai ke tahap itu. Kalau nak ikut sebenar-benarnya, kalau nak ikut khidmat, sepatutnya memberi pakai pada isteri. Sehingga kan, boleh tak nak gosok baju isteri? Boleh, Masya Allah. Suami ustazah gosok baju ustazah, gosok tudung ustazah. Tidak ada kerendahan dekat situ. Tidak ada orang kata jatuh ego maruah, tak ada kat situ. Cuma sentimen orang Melayu sahaja. Kadang-kadang aku yang kontrol kat situ kan. Disebut, ya Allah teruknya.
Suami dia kos baju. Allahu Akbar. Suami jemur baju. Astagfirullah. Sebelik pula. Isteri buat apa kat rumah? Isteri ni puan-puan tak pernah berhenti tugas dia. Pernah perempuan berhenti? Tak pernah. Asal nama isteri je, apatah lagi nama ibu, lagi tak pernah berhenti. Kalau kata suri rumah tu duduk rumah, ibu apa kat rumah? Rumah bersepah, suami balik bersepah ni. Air tumpah sana sini, ni tak buang sampah, ni tak sempat. Tak sempat buat apa? Memang tak sempat. Memang tak sempat. Subhanallah. Cuba tu kalau tinggal anak dekat suami, tengok mampu jaga tak? InsyaAllah boleh jaga kalau betul-betul dia dah melazimi tugas tu. Tapi bukan fitrahnya di rumah, kan? Suami fitrahnya dia mencari rezeki. Itu fitrahnya. Sebab tu kita kena tolong-menolong dalam rumah tangga ini. Sebab tu bila kita mula membebankan satu pihak, isteri bebankan suami, suami bebankan isteri, maka kedua-duanya akan masam muka, kedua-duanya akan berlaku penindasan. Yang sepatutnya dalam rumah tangga ini adalah kedua-dua berlumba nak khidmat. Tak apa, saya buat. Tak apa, saya buat. Tak apa, saya buat. Maksud dua-dua berkhidmat. Masya Allah. Apa lagi nak tolong? Apa lagi yang tak cukup? Apa lagi yang tak ada? Masya Allah. Macam tu, subhanallah. Maka isteri ni pun akan lebih tenang hati, lapang dada. Sebab tu Allah Maha Baik memberi kerehatan pada isteri ketika apa? Pada wanita ketika apa? Datang period, datang haid. Satu memang untuk menyucikan rahim ketika itu, nak bersihkan rahim. Dalam erti kata yang lain juga, pada ketika itu adalah untuk kerehatan, bagi sikit rasa sakit untuk boleh tidur. Tak ada sakit kan pelik juga, keluar darah je boleh tidur. Malas ni. Tapi Allah Maha Baik. Allah buat macam-macam seni untuk tujuan wanita itu berehat. Dan istimewanya lagi apa? Waktu menyusu. Waktu menyusu dikeluarkan, dirembeskan hormon yang menyebabkan wanita itu boleh nak tertidur. Relax. Apa kita nak buat waktu menyusu tu? Tidurlah. Itu juga waktu kerehatan seorang ibu yang menyusu. Dia penat. Dan Allah Maha Baik. Allah Maha mengetahui semua segala hal tersebut. Kalau dia waktu itu tengah rasa kuat, tengah rasa bersemangat, dia boleh baca Quran. Waktu ustazah dipesan oleh guru ustazah, bila menyusu cuba pastikan dalam keadaan ada wuduk. Ustazah, anak saya semua dah besar, tak sempat dah menyusu dah, macam mana ni? Nak patah balik dah tak boleh dah. Tak apalah, pesan nanti. Sampaikan pesan yang baik ni, kita dapat pahala juga. Barakah yang orang tu dapat, kita dapat juga, Masya Allah. Dia tak pernah terputus, walaupun bukan milik kita, walaupun tu bukan tubuh kita. Sampaikan. Bila menyusulah sebaik-baiknya dalam keadaan wuduk. Ustazah, batal dah ambil wuduk, batal. Tak apa, mampu ambil lagi wuduk, mampu ambil lagi. Wanita, Ustazah nak pesan, antara yang menjadi penyejuk mata kekuatan kita adalah sentiasa dalam keadaan wuduk. Sentiasa, lazimi. Ambil wuduk, nak pakai makeup, okey, tak ada masalah. Siapa yang bermakeup contoh kata. Okay, lepas tu kalau dah batal, terpaksa pula nak buat makeup kan. Tu susah sikit, mami, betul tak? Tetapi kalau dah kita tahu susah kita nak batal, ambil wuduk selalu, Masuk bilik air nak buang air, ambil wuduk. Masuk bilik air nak buang, ambil wuduk. Pergi ke sinki nak basuh tangan, tahu dalam keadaan tak ada wuduk, ambil wuduk. Paling mudah ambil wuduk, yang paling mudah. Apa paling mudahnya? Sahaja 4 benda je. Sahaja aku berwuduk kerana Ta'ala. Basuh muka sekali, basuh tangan sampai siku sekali, basuh kepala, basuh kaki sampai buku lali. Yang wajib. Selesai. Sebab tu juga kalau kita pergi R&R, kita pergi mana-mana yang orang lain kita pergi mall, orang lain tunggu lama beratur. Kita ni basuh bersungguh-sungguh ni. 3 kali basuh tangan lagi, basuh lagi. Kemudian rasa ragu-ragu, basuh lagi, basuh telinga, basuh belakang, tengkuk, apa semua sekali. Melambatkan orang lain. Jangan. Di tempat-tempat sesak, di tempat-tempat orang nak cepat, ketika itu kita kena cepat. Tapi jangan mempercepatkan solat. Solat biasa-biasa, solat dalam keadaan khusyuk. Wuduk itu segerakan wuduk. Sama macam kalau kita pergi Mekah. Jadi pada ketika kita dalam rumah tangga, contohnya tugasan-tugasan yang kita buat dan kadang kita tak mampu, maka kata pada suami, bang, hari ni saya tak masak, minta maaf. Kata je, tak payah jerit.
Orang perempuan kan dia suka menjerit. Kalau orang lelaki tak faham dia jerit. Gaduh kena jerit. Kalau drama lagi kena tampar muka. Tampar muka suami tu lagi dahsyat tu. Suami macho tak tampar balik, dia pegang je muka kan. Itu semua tak betul. Dalam Islam tidak diajarkan semua tu. Allahu Akbar. Dia diajar untuk menjaga emosi. Lelaki jaga wanita, wanita jaga emosi dia. Sebab satu ibu yang emosinya tidak terjaga, dia tak boleh nak jaga anak dia. Kesian pada anak tu. Dia akan bangun dalam keadaan emosi ibunya yang bermasalah. Ibu ni suri pada rumah tersebut. Ustazah, ada je ibu yang macam-macam, penagih dadah apa semua, anak dia hebat Ustazah. Memang anak dia mungkin boleh hebat dalam pelajaran dan sebagainya, tapi cuba tanya anak dia hebat tak dalam emosi. Cuba cek balik semula bagaimana emosi, kesunyian anak tu, kekecewaan anak tu, kesedihan anak tu. Kita tak tahu. Kita tak pernah duduk sekali dan tidak pernah merasakan. Subhanallah. Sebab tu belajar untuk mengatakan tidak pada keadaan kita dah tak mampu dan tak reda. Minta maaf saya tak masak hari ni, kita makan kat luar je. Suami kata, lah kat luar tak sedap lah ni, saya suka masak ni. Sampai ketua masak umur 80 tahun pun masak lagi. Penat dah tu. Kalau dia kata kita nak jawab apa? Kita tak larat. Nanti masak. Tapi nak jawab apa? Cepat. Saya bagi jawapan terus. Praktikal ni. Umi, Mami nak jawab apa Umi? Ni tak ada masalah tu. Ni kalau ada masalah. Nak jawab bagi orang yang ada masalah ni. Jawab apa? Tak apalah bang, kita makan kat luar lah. Ulang je. Cerita dia ulang je. Tak payah cari jawapan lain daripada itu. Seni komunikasi bercakap ini adalah mengulang kembali apa yang didengari. Ulang je. Tak apalah bang, kita makan kat luar. Allah, tapi abang tak suka kat luar. Tak boleh ke masak? Tak apalah bang, makan kat luar lah. Intonasi je berubah. Jangan makin tinggi, dia makin rendah. Dan gunakan juga sentuhan selepas tu. Picit-picit. Tak apalah bang, nanti saya masak ni. Dia ada banyak kaedah. Daripada kita mula nak marah kan, mula kita nak rasa macam, tak faham kau dah penat tak. Abang boleh lah cakap, dah gaduh. Benda kecil je kan tadi kan, dah gaduh. So guna kaedah. Termasuk kaedah doa sebelum nak cakap tu. Ataupun amalan yang memang kita dah ada setiap hari kat diri kita. Antaranya selawat, paling mudah. Hari Jumaat selawat, cuba usahakan 1000 kali selawat. Cuba usahakan. Sallallahu ala Muhammad. Cukup. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Tak panjang-panjang lah, tak ada masalah. Cuba usahakan. Ada masa cukup, ada masa tak. Ya, ada masa juga, ada masa tak. Jadi cuba usahakan yang sesuai dengan kita. Maksudnya kita ni dah ada pendinding diri, kita dah ada zikir-zikir yang tertentu. Bila kita bercakap tu boleh melunakkan hati yang keras, boleh membuatkan orang belas. Masya Allah, tu penting dalam hidup kita. Sebab tu dulu waktu Ustazah kerja dengan Datuk Fadlah Kamsah, Ustazah dulu kerja dengan Datuk Fadlah Kamsah 4 tahun. Selepas saya jadi penceramah di bawah Datuk, dapat ilmu pengetahuan, ilmu pengalaman semua di bawah Datuk, Alhamdulillah. Lepas tu baru Ustazah buka company training. Ustazah buat team building, stress management, kerja sebagai ibadah, macam-macam team building, macam-macam training corporate selama lebih daripada 10 tahun dah. Jadi pada ketika itu antara pesan yang Ustazah ingat Datuk ajarkan adalah, kita ni jadi manusia kena pandai buat muka kebajikan. Muka kesian baru nak tolong. Kalau muka sombong, siapa pun tak tolong. Sebab tu disebutkan dalam Quran, jangan menyombong. Berjalan pun jangan menyombong. Ni jadi isteri yang menyombong, tak erti nak buat muka kebajikan kat suami. Suami pun tak tolong. Bang tak apa bang, tonggas saya boleh angkat. Bang tak apa bang, pipe saya boleh repair. Bang tak apa bang, ni rosak saya buat, ni semua saya buat. Wanita yang terlalu berdikari, dia menyebabkan suami dia tak tahu buat apa pun. Ini skill-skill lah saja, supaya bila suatu hari nanti kita tak payah komplain banyak. Kita tak payah salahkan pula suami. Suami apa pun tak buat, semua saya. Padahal kita yang mengambil tanpa sedar. Sebab wanita sentiasa di bawah suaminya sebenar-benarnya, sentiasa di bawah pimpinan suaminya. Kalau yang bersuami lah, kalau tak bersuami tidaklah, dia di bawah mak ayahnya. Kalau janda dirinya sendiri, kalau balu dirinya sendiri ataupun waris-warisnya.
Masya Allah. Jadi belajar untuk menolak bila kita tak larat. Dan jangan masak dalam keadaan kita, dalam hati kita macam-macam ada. Makanan itu menjadi racun. Racun apa? Racun yang membunuh roh kita. Roh sakit. Jasad nampak sihat, roh sakit. Apa tanda roh sakit? Cepat marah. Apa tanda roh sakit? Cepat mengeluh. Apa tanda roh sakit? Bila kita stres. Apa tanda roh sakit? Bila mana kita tak susah nak syukur. Apa tanda roh sakit? Susah nak buat ibadah, nak bangun tahajud susah sangat. Apa masalah kita? Roh sakit rupa-rupanya. Ada orang roh sakit disebabkan dirinya sendiri. Dan tadi lah Ustazah kata, waktu dia masak dia supas ranah. Waktu dia masak dia boleh menjerit lagi. Alang! Turun bawah ni, bila lagi nak buat kerja? Bila nak tolong mama? Bila nak ni? Panjang. Sambil masak ni basuh nasi. Base. Dia, alang! Solat! Orang sebelah solat dulu. Tahu dah jam berapa mak dia nak menjerit. Tahu dah. Allahu Akbar. Mama dah solat? Belum. Alung dulu. Dah, subhanallah. Tak jadi role model. Tak boleh nak bentuk keluarga yang bahagia. Jadi jangan jerit dalam rumah tangga. Ustazah, kalau Ustazah suami di tingkat atas, Ustazah di bawah, Ustazah belajar satu hal tentang akhlak suami Ustazah. Mudah-mudahan Allah berkati dia sampai akhir hayatnya, amin ya rabbal alamin. Panjang umur, berkat sihat wal afiat, bertakwa. Satu hal adalah suami Ustazah tak pernah menjerit daripada tingkat atas ke tingkat bawah, ataupun tingkat bawah menjerit panggil Ustazah. Mami kena juga macam tu. Tak apa, dia banyak kebaikan yang lain. Ni suami mami banyak kebaikan lah, banyak sangat, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau suami Ustazah dia tak menjerit dari tingkat atas ke bawah. Jadi kalau Ustazah nak buat macam tu, nak panggil, Ustazah jadi malu. Sebab dah diajar daripada mula kahwin. Nak panggil, turun panggil pelan-pelan, ataupun pergi naik atas panggil. Penat lah? InsyaAllah tak penat. Bila kita bawa rasa hormat tu, macam mana dia hormat dan muliakan kita, macam tu kita hormat dan muliakan dia. Ada orang tak kisah, Ustazah nak cepat, Ustazah saya menjerit je panggil. Suka hatilah. Mana-manalah dalam rumah tangga yang bawa bahagia, kan? Tapi kadang-kadang kita jerit ni sampai kita lupa diri, kan? Kita kadang jerit ni, selagi dia tak menyaut, selagi tu kita menjerit. Mula-mula okey, lepas tu naik marah. Kenapa tak turun-turun ni? Buat apa kat atas tu lama sangat? Bila dia turun je Berhenti. tak boleh berhenti dah. Itu yang kita tak nak. Itu yang tak jadi penyejuk hati dah. Penyejuk hati ni suami pandai, Allah sejuk hati. Tapi suami yang jenis bagaimana? Kena tahu juga. Ada suami yang dia pandang isteri solehah dia pun dia tak sejuk hati. Dia panas mendidih. Memang betul. Sebab Allah hijab pandangan matanya, maka dia memandang yang haram itu lagi menyenangkan. Sebenarnya bukan kesenangan, tapi musibah untuknya. Sebab tu jaga-jaga. Dalam rumah tangga, khianat tak boleh, curang tak boleh, kena atasi kalau masih nak hidup bersama. Of course kalau dah siapa yang melalui benda ni, dia akan menjadi satu fasa, apa panggil tu, satu fasa perik dalam kehidupan rumah tangga dia. Itu pasti, itu ujian. Tapi belajar untuk melepaskan masa lepas. Masa yang lepas tu, masa yang dulu tu, kita ada dalam genggaman tangan kita ni, kita lepaskan. Ya Allah, aku lepaskan masa yang lalu aku. Aku lepaskan sungguh-sungguh. Aku redha apa yang berlaku. Aku maafkan siapa yang buat begini pada aku. Aku syukur masa depan aku. Aku yakin masa depan aku akan lebih baik di sisi Allah. Sesungguhnya aku tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan aku, tapi aku gantung harapan semata-mata kepada Allah. Dan Allah pasti bagi yang baik-baik. Sebab tu dalam fikiran seorang wanita perlu bersangka baik dengan Allah. Apa maksud sangka baik dengan Allah? Sangka baik dengan Allah, dapat rezeki sikit pun alhamdulillah. Inilah rezeki yang berkat, inilah rezeki yang berkat, inilah rezeki yang berkat. Pasti bertambah, pasti bertambah. Tapi kita ni hari ni kadang-kadang kita dapat gaji, hujung bulan kita tekan kad. Waktu nak pergi dapat gaji tu tekan, masukkan, tekan pin, keluarlah duit. Alhamdulillah, sebab dapat gaji. Cuba satu hari kita nak pergi ambil gaji, masuk kad tak ada keluar gaji. Gaji kosong waktu tu. Rupanya company tak masukkan gaji lagi. Rasa apa? Boleh sebut alhamdulillah tak? Akak sebut tak?
belum rezeki lagi kan. Tapi kecewa tu, ya Allah ya Tuhanku, macam-macam rasa dalam hati ni. Geram, kecewa, marah. Dah janji dah bulan ni, berapa bulan, kenapa tak masuk lagi, kenapa company ni macam ni, kalau bankrupt lagi bagus. Dia campur package doa sekali. Tapi kalau kita dapat duit, kita syukur, Alhamdulillah. Cuba hari ni Ustazah bagi contoh setiap orang. Saya kata okey, Ustazah nak bagi hadiah sikit. Ustazah pun bagi setiap seorang 10 sen. Setiap seorang 10 sen. Agak-agaknya rasa apa ketika itu? Jujur, cepat bayangkan Ustazah bagi seorang 10 sen. Kelakar. Apa 10 sen ni? Tanya tengok orang sebelah, tengok orang depan. Sampai tak tahu nak buat apa 10 sen tu kan. Kita tak boleh nak ada idea kumpulkan balik 10 sen tu ke, beri balik hadiah kat ustazah ke, nak bagi kat orang. Memang tak, kita nak untuk kita kan. Itu memang kita begitu, manusia memang begitu. Tetapi kalau saya kata saya nak bagi hadiah hari ni ya, setiap seorang saya bagi RM100. Masya Allah, kuliah kali ni Allahu Akbar. Ya Allah, Ustazah baiknya. Tak pernah dapat Ustazah macam ni kan. Ya Allah, baiknya Ustazah ni. Ya Allah, murahkanlah rezeki Ustazah. Ya Allah. Pun kita tak terfikir untuk kumpulkan 100 tu, bagi balik hadiah kat Ustazah. Boleh datang idea tu? Tak ada kan? Itulah pemikiran kita. Ustazah dan kita semua, begitu sudut pandang kita. Bila orang memberi, kita susah nak sampai kepada kita beri balik sebagai hadiah pada dia. Susah sangat nak sampai kepada kita panjangkan rezeki tu. Dan kita menilai dengan nilai yang besar. Allah beri nikmat besar, Alhamdulillah, ya Allah baiknya Allah. Allah beri kecil, kita tak mampu nak cakap Alhamdulillah. Bahkan kita komplain. Itu maksud ustazah. Itulah kita manusia yang akan sentiasa duduk berperang dalam keadaan itu sampai tingkat iman kita tinggi, kita sedar, Masya Allah, sikit pun daripada Allah. Kita tak melihat nikmat tu, kita melihat siapa pemberinya. Siapa pemberi nikmat itu? Allah. Bila kita melihat Allah sikit pun, Alhamdulillah. Allah kata apa? Sangat sedikit orang yang bersyukur kepadaku. Syukur tu bukan dengan Alhamdulillah, 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 zikir tak berhenti, tapi tidak ada amalan, tidak ada ucapan, tidak sampai di hati, tidak ada ibadah. Bukan. Syukur tu sehingga kita merasa dengan darah daging kita, betul kita sangat bahagia dengan apa juga pemberian Allah. Tidak ada satu keburukan, tidak ada satu yang sia-sia dalam hidup orang mukmin. Datang musibah pun dia sabar, datang nikmat pun dia syukur, segala-galanya dia syukur. Datang ujian pun dia syukur. Apa sahaja kita pegang pada surah Ibrahim, la in syakartum. Betul. Sangat-sangat. Bila kita Allah beri nikmat sikit, kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat untuk kita. Tapi bila kita akan stop dekat sini puan-puan. Allah beri nikmat sedikit, kita tak syukur, maka nikmat tu macam tu je lah. Pusing-pusing banyak tu juga dapat, pusing-pusing banyak tu juga dapat. Jadi mulai hari ini, apa juga yang datang kepada kita dalam keadaan kita tak begitu rasa, ya Allah, kenapa datang? Jangan persoalkan benda ni. Ya Allah, kenapa aku? Jangan persoalkan benda ini. Ustazah ada seorang sahabat, mudah-mudahan Allah menguatkan dia, Allah beri kebaikan kepada dia, Allah ampun dosa dia, sihat wal afiat untuk dia. Ada seorang sahabat ustazah, dia jawatannya sangat tinggi. Tak salah ustazah, penolong pengarah kot, tak salah ustazah, dalam usia yang muda. Ditakdirkan Allah, dia tiba-tiba darah dia turun. Tiba-tiba dia macam period setiap masa. Period tu kita tahulah masa berapa hari. Ni dia keluar darah, keluar darah. Kalau tak silap ustazah dekat 2 bulan. Sentiasa bleeding, sentiasa ada darah, sentiasa pakai pad. Cerita pasal wanita. Sehinggalah satu tahap dia pergi cek doktor, cek rupa-rupanya kanser cervix. Perempuan, kalau perempuan tidak diuji dengan ujian sebegini lagi, syukur apa adanya ujian setakat ini sampai boleh kerja elok lagi, sampai boleh makan, minum, solat, duduk elok lagi. Pecah matalah ujian-ujian yang lain tu. Mungkin besar untuk perempuan, tapi ada orang lagi besar lagi ujian tu.
kanser cervix tahap 2, 2A ke 2B, dia ada 2A 2B semua. Buat rawatan, tak pernah putus asa buat rawatan. Tak pernah putus asa buat rawatan. Walaupun selepas dia buat rawatan itu dia akan rasa macam dia memang lemah, demam, rasa memberontak, rasa menjerit, emosi dia tak stabil, semua dia akan kacau, hormon everything. Memang dia menjerit, memang dia apa semua. Bukan tak sabar, sabar. Quran sentiasa dia baca. Sabar itu. Tapi emosi dalam diri dia tak boleh nak kontrol. Kemudian sampai sekarang tak berapa lama dia dah pergi kanser tahap 4. Pergi dekat paru-paru dia, which is vital part, benda-benda penting lah, bahagian-bahagian dalam organ-organ tubuh dia. Masih kuat juga, masih boleh senyum. Baru-baru ni dia tanya ustazah, dia kata boleh tak dia nak sampaikan sumbangan. Sebab ustazah selalu buatlah program-program, pergi ke pondok-pondok, bagi makan, bagi sumbangan, macam-macam ustazah buat. Ada yang daripada ustazah, ada juga daripada sahabat-sahabat. Ustazah tak buka pada luar, collection. Siapa yang kawan-kawan ustazah yang tahu ustazah buat, dia akan bagi. Jadi dia kata dia mencari merata, jadi dia nak direct ustazah yang sampaikan. Jadi saya kata boleh, tak apa. Tiba-tiba dia masukkan dalam bank ustazah RM1,000, walhal dia memerlukan duit lebih daripada itu lagi. Sebab setiap kali dia nak medication dia apa semua beribu-ribu sekali satu rawatan. Buat kemo. Buat kemo dah lebih daripada kemo lagi dah. So ubat tu je dah beribu-ribu, mencecah belas ribu sekali rawatan. Dia jual rumah juga, tapi dia boleh masukkan duit kat ustazah RM1,000 pula. Ustazah nak bertanya soalan, bukankah dia lagi memerlukan duit ni, nak tanya soalan tu kat dia. Tapi ustazah tak nak tanya soalan tu kat dia, sebab pasti dia beri dalam keadaan dia yakin kepada Allah. Yakin dia tu lebih sangat, sebab tu dia boleh beri. Yakin dia lebih sangat, sebab tu Allah bagi ujian dekat dia. Sebelum dia dapat ujian yang dia sakit ni, ujian dia awal-awal kahwin, dia dapat anak, bersalin anak tu, tak lama lepas tu dia dapat tahu anak dia ada masalah jantung. Jadi sejak bersalin dia tak boleh sentuh anak dia langsung. Penuh wire dekat anak dia. Ustazah tengok baby tu yang penuh wire dipasangkan. Dia pergi ziarah anak dia setiap hari, doa anak dia, nak bagi susu tak boleh bagi susu apa semua. Sehinggalah dia dah siapkan dah katil apa semua untuk anak dia balik rumah, tapi anak dia tak sembuh. Tetap doa kesembuhan, tetap doa kesembuhan, tetap doa kesembuhan. Sehinggalah hari terakhir anak dia disahkan meninggal dunia, dia minta dengan doktor, doktor boleh tak saya nak bawa balik anak sekejap ke rumah sebelum dikebumikan. Doktor izinkan. Dia bawa balik. Salman Al-Farisi nama anak dia. Dia bawa balik anak tu, dia letak dekat katil yang dia dah siapkan. Dia kata hari ini, sebelum ni Umi tak boleh nak menyusu anak ibu Umi, tak boleh nak sentuh pun anak Umi, tapi hari ini Umi boleh sentuh, boleh nak menyusu anak Umi, boleh bawa balik pada rumah, tapi Umi tak berdaya juga sebab anak Umi dah tak bernyawa. Tak apa, Umi redha. Umi redha. Umi serah pada Allah. Dalam keadaan usia muda, dalam keadaan baru kahwin, dalam keadaan anak meninggal. Tak lama lepas tu ujian tersebut pula datang kepada dia. Subhanallah, bertimpa-timpa. Dia sebut pada ustazah, ujian dia bertimpa-timpa. Ada lagi ujian lain yang lebih besar lagi. Ada lagi. Dia orang hebat. Macam-macam lah, yang tu mungkin ustazah tak perlu ni lah. Banyak lagi ujian-ujian lain. Tetapi yang ustazah nak sebutkan adalah bagaimana satu orang dia akan lebih bersyukur bila mana dia diuji sampai tahap itu, dia boleh bersyukur. Tapi kita terlalu banyak nikmat sampai kita tak nampak nikmat tersebut. Sebab tu kita banyak komplain. Hebatnya dia. Hebat, Masya Allah. Allah bagi dia hebat, Masya Allah. Masya Allah. Ustazah, bila ustazah bersalin, nak mengandung ustazah tak berapa sihat. Waktu tu ustazah masuk wad. Ustazah baru lepas pantang sebenarnya. Baby ustazah 3 bulan, baby kelima. Ada dalam kereta. Ada orang jaga. Jangan risau. Ustazah takut. Okey. Bila ustazah masuk wad, ketika ustazah mengandung, ustazah WhatsApp kawan ustazah ni. Lepas tu dia kata dia pun dekat wad. Dia pun dekat wad.
Jadi Ustazah kata, ya Allah ya Tuhanku, Ustazah masuk wad ni pun Ustazah dah rasa macam Allahu Akbar, sakit ya Allah. Tapi dia masuk wad yang memang wad tu dah jadi rumah dia. Ulang alik balik rumah sekejap je. Wad tu yang nombor 1 pun dia masih boleh bertahan. Jadi setiap kali Ustazah diuji, Ustazah mesti ingat kisah ni, sebab dia sangat dekat dengan Ustazah, sangat dekat dengan Ustazah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi pesan Ustazah, kita sebagai seorang wanita bersyukur dan qanaah, rasa cukup apa ada. Allah beri mesti yang terbaik untuk kita, mesti dan pasti yang terbaik. Apa juga ujian Allah pasti yang terbaik. Kalau dalam perkahwinan rasa boleh kekal, kekal lah. Rasa tak boleh kekal, cari jalan yang terbaik. Tak boleh juga, pisahlah. Pisah itu yang terbaik. Apa juga jalan yang terbaik, cari. Sebelum itu koreksi diri, taubat banyak, minta ampun dengan Allah, minta Allah tunjuk jalan, minta ya Allah, jangan sekali-kali Engkau biarkan aku buat keputusan dalam hidup aku. Jangan sekali-kali ya Allah, jangan tinggalkan aku walaupun sekelip mata, walaupun kurang dari sekelip mata. Jangan tinggalkan aku ya Allah. Buatlah keputusan dalam hidup aku ya Allah. Minta Allah buat keputusan. Allah ciptakan kita, pasti keputusan yang Allah beri pada kita yang terbaik. Takkan Allah ciptakan kita, Allah nak zalimi kita. Kita lahirkan anak, takkan kita nak ambil anak nak campak api neraka. Mesti kita nak selamatkan anak kita sebab kita lahirkan anak. Apatah lagi Allah menciptakan kita, takkan Allah ciptakan kita untuk dimasukkan dalam api neraka. Subhanallah, Allah maha baik. Sentiasa sangka baik. Allah maha baik. Allah maha baik. Kenapa jadi macam ni? Allah maha baik. Tak ada jawapan lain. Allah maha baik. Lazimkan dekat lidah kita, ajar pada anak-anak, cakap pada suami perkataan ini, supaya dia jadi zikir keluarga. Semua orang tahu perkataan ini, Allah maha baik. Tak pernah rasa nak komplain. Bila kita mula rasa syukur puan-puan, kita akan menjadi penyejuk mata semua orang yang memandang. Sejuk mata ni dia tak payah cucuk sana cucuk sini, pakai susu tak payah. Dia cantik. Nak buat rawatan muka, buatlah. Nak pergi buat terapi, nak kemaskan muka, nak berhias, sekadar buatlah, tak ada halangan. Tetapi lebih daripada itu adalah makanan roh kita. Ustazah ingat pesan guru Ustazah. Minta maaf saya cakap ya, kita ni roh kita sakit, yang saya kata tadi, susah nak ibadah apa semua. Kita rasa kita dah jaga semua benda dah, tapi susah sangat-sangat nak bangun malam. Kadang-kadang susah nak istiqamah, susah nak macam-macam. Sebab kadang-kadang ada benda yang masuk dalam perut kita itu, benda-benda satu yang tidak halal, yang diragukan kehalalan dia, tidak baik. Satu lagi, kemungkinan orang yang memasak itu dilihat kepada siapa yang tukang masak, siapa yang tukang jual. Kalaulah ketika kita nak membeli itu kita rasa macam berat, tinggalkan terus. Minta maaf saya cakap, kalaulah orang yang memasak itu adalah penzina, maka yang makan itu kita, roh kita sakit. Itu yang kita susah nak ibadah. Susah kotor ke mereka ni? Kalau mereka bertaubat, mudah-mudahan Allah ampunkan. Bahkan Allah berjanji untuk mengampunkan semua jenis dosa kecuali dosa syirik. Itu terhak. Kita sebab tu Mami, terima kasih soalan. Kalau kita tak tahu, memanglah kita tak tahu. Takkan kita tata dia ni zina, dah jadi syahwat sangka. Bukan macam tu. Macam mana nak ada ilham? Macam mana nak rasa gerak hati? Gerak hati mukmin ni, orang mukmin ni, dia kadang macam lawyer. Apa sajalah Allah akan bagi rasa gerak hati bila mana kita dengan Allah ada hubungan rapat. Selalu minta dengan Allah, ya Allah bagi aku makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang bersih, ya Allah, dimasak oleh orang-orang yang soleh, ya Allah. Apa saja yang kita nak daripada Allah, kita minta. Selalu buat istiqarah. Istiqarah ni penting. Tak payah tunggu besar-besar punya isu baru nak buat. Sebab tu nak tunggu dalam mimpi, tak datang-datang puan-puan. Buat istiqarah harap mimpi, buat istiqarah harap mimpi. Nak minum arak, kena istiqarah tak? Tak. Kau nak tahu, kod lah Allah izinkan boleh. Tak payah. Benda yang haram tak perlu istiqarah lagi dah. Nak kahwin dengan orang yang tak solat, perlu istiqarah? Perlu Ustazah. Tak payah. Suruh dia solat dulu. Suruh dia solat, lepas tu kita istiqarah.
Ya ke Ustazah macam tu ke? Kalau dia berubah, kalau dia berubah lah ni, belum lagi. Jangan mimpi di siang hari. Ramai wanita pesan-pesan pada anak-anak apa semua menantu. Ramai wanita dia akan masalah nanti bila mana sebelum dia kahwin dia dah tahu dah perangai buruk bakal pasangan dia, tapi dia nak kahwin juga. Dia nak kahwin juga. Maka dia akan bermasalah kemudian nanti. Allah ni maha baik. Allah akan bagi macam mana juga, ada juga. Sehingga kita temukan sesuatu. Kecuali orang-orang yang dia dah serah diri, nampak semua cantik dah ni, dia pun dah serah diri kepada Allah, dia pun dah istiqarah kepada Allah apa semua segala, maka tiba-tiba dia berkahwin, tiba-tiba terkeluar perangai yang buruk yang tak pernah dia tahu semua ni, tak pernah dibayangkan. Maka itu ujian untuk dia. Ketika itu dia bertindak sebagai satu ujian untuk dia. Yang tadi bukan ujian ke? Ujian, tapi ujian pilihan dia sendiri. Berapa ramai orang kahwin, sengaja-sengaja kahwin, dah tahu dah bakal pasangan penagih dadah, kaki pukul. Ustazah ramai kena. Memang pasangan tu kaki pukul, dah pukul dia sebelum kahwin pun. Tapi insya-Allah Ustazah, mudah-mudahan lepas kahwin dia tak pukul lagi dah Ustazah. Tak, dia akan pukul. Sampailah betul-betul kita dapat melihat perubahan taubat yang sungguh-sungguh. Maksud taubat ni bukan taubat minta ampun je, berubah rutin harian dia. Daripada kalau sebelum ni pergi tempat yang macam mana, lepas tu dah pergi ke tempat macam mana. Daripada sebelum ni kawan yang bagaimana, dah berubah. Maksudnya proses tu lama. Sabar, istiqarah, tak ada masalah. Mana ada manusia yang tak buat dosa? Semua manusia buat dosa. Ustazah, kita semua asal nama manusia buat dosa. Jangan pernah rasa aku ni baik, aku tak minum arak, aku tak berzina, aku tak buat jahat, aku tak buka aurat, aku baik. Itu yang akan menyebabkan kita tergelincir ke neraka bila merasa diri baik. Iblis laknatullah merasa dia baik, lebih lagi daripada Nabi Adam yang diciptakan Allah. Itu yang mengeluarkan dia daripada syurga. Itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Ini ujian orang-orang yang rasa diri baik pula. Perasan. Jangan sekali-kali ada rasa itu. Kena sayang semua orang, kena minta ampun dengan Allah sentiasa. Jadi balik pada tadi, bila nak tahu bagaimana nak dapat rasa itu, kena kuat dengan Allah. Minta istiqarah selalu. Apa saja, buat je solat rakaat. Saja aku solat sunat istiqarah 2 rakaat kerana Allah. Itu je. Tak payah niat apa-apa. Niat itulah saja aku solat sunat istiqarah. Maksudnya tak payah niat. Untuk apa? Tak perlu. Tak perlu, kecuali kalau datang satu keputusan besar, itu lain. Ni harian, setiap hari buat istiqarah. Jadi Allah akan lorongkan nak beli makanan kat mana, nak pilih baju apa, nak cakap apa, semua tu Allah jaga dah untuk kita. Sebab kita dah sangkut keputusan, Allah yang buat, tolong pilih untuk aku ya Allah, tolong ya Allah. Bila dah mula rasa sesuatu dalam hati, ikut. Jangan langgar juga. Kita selalu langgar, bolehlah, satgi lambat nak beli kat orang lain, contoh. Dan satu lagi, bila kita melihat sesuatu yang kita rasa syak wasangka, kita lihat satu benda yang macam tadi Ustazah kata, tanda yang orang yang masak ni tak berapa elok akhlaknya misal kata, ataupun orang yang masak ni penzina tapi dia tak bertaubat lagi pada Allah, contoh. Kita terasa sesuatu dalam hati, maka ketika itu bila nampak dari segi zahirnya, terus ada tanggungjawab kita. Ada 2 tanggungjawab kita. Yang pertama, tak nak beli dah kan, okey tak apa, tinggalkan dalam keadaan ya Allah, kalau ada dia buat dosa apa-apa ya Allah, ampunkan dia ya Allah, beri dia taufik hidayah ya Allah. Itu tanggungjawab kita kepada orang yang kita lihat. Bukan nanti, teruknya laki ni pakai subang, Alung jangan ikut tu perangai tu. Bukan macam tu. Itu bukan tarbiyah untuk anak. Dan tanggungjawab kedua kita adalah dalam keadaan kita dah doa dah orang tadi Allah beri hidayah. Beri hidayah tu doa sungguh tau. Doa dengan penuh kesian, penuh belas, penuh sayang. Doa pula, ya Allah, lindungi aku daripada perbuatan ini, lindungi juga anak-anakku, zuriat keturunan kami, keluarga kami ya Allah. Jadi 2 benda ini kita bawa seiring setiap hari. Mata melihat, hati berkata, doa terus dengan Allah. Doa dengan kasih sayang, bukan doa dengan jijik, bukan doa dengan tak suka. Ya. Jadi ada soalan sebelum Ustazah tutup majlis kita, dah pukul 2 dah. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustazah doakan Mami sihat walafiat, Allah beri kebaikan tak putus-putus untuk Mami, banyak ganjaran pahala Mami Allah terima, amin 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 ya rabbal alamin. Dan untuk semua yang depan Ustazah doakan keberkatan, keampunan Allah untuk Ustazah, untuk kita semua. Allah panjangkan usia kita, dapat kita duduk dalam majlis ilmu ini, dapat kita sambut Ramadan dan mulia ini,
dan Allah berikan syurga yang paling tinggi untuk kita tanpa hisap nanti. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Apa maksud syurga tinggi tanpa hisap? Syurga tinggi tanpa hisap, kau nak jangan sekali-kali minta tak apalah ya Allah, masuk syurga pun tak apa, janji masuk syurga, jangan. Jadi penghuni syurga paling bawah tengok ke atas, Allahu Akbar. Doa dengan Allah biarlah high class. Doa dengan Allah biarlah high class. Nak apa semua spesifik dengan Allah. Orang kata mustahil, tapi Allah, di sisi Allah tak pernah mustahil. Jangan takut doa dengan Allah. Apa dia masuk syurga tanpa hisap? Masuk syurga tanpa hisap adalah dosa-dosa kita tak dikira oleh Allah, padam macam tak pernah buat, padam terus. Subhanallah. Macam tulisan kita yang salah dipadam sampai tak sedar pernah tulis salah tu. Adakah kita meninggal bulan Ramadan hari Jumaat macam ni? Bukan sebab kita meninggal itu. Bukan sebab kita meninggal bulan Ramadan ke hari Jumaat ke, bukan, tidak ada kafiah itu. Tapi maksud ustazah yang kafiah minta doa diampun, masuk syurga tanpa hisap tu khusus Nabi ajar. Mintalah doa masuk syurga tanpa hisap. Bila kamu berdoa syurga, syurga paling tinggi. Bila kamu minta diampunkan dosa, masuk syurga tanpa hisap. Sampai tahap itu. Jangan, ya Allah ampunkanlah dosaku ya Allah, ya Allah masukkanlah aku dalam syurga ya Allah. Dapat masuk syurga pun tak apa ya Allah, janji tak masuk neraka. Jangan. Ramai orang masuk syurga setelah diazab dalam api neraka, sebab ada dosa yang bersisa. Itulah dihisap tadi tu. Kita tak nak, kita padam terus ya Allah. Masya Allah. Neraka dah lah. Tak adalah. Kita nak yang tu, dengan rahmat Allah dapat terus ke syurga. Walaupun pendosa sekotor mana pun, walaupun dosa kita seluas langit bumi, yakin dengan Allah. Allah Maha besar rahmatnya. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Mohon mudah-mudahan kita terpilih. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Itu sahaja daripada ustazah. Terima kasih banyak-banyak. Tolong doakan ustazah dan keluarga ustazah. Ustazah dengan rendah hati mohon ampun maaf. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku. Okey, dekat belakang ni ustazah lupa, ustazah ada bawa buku tulisan ustazah. Nak bawa ke depan, nak bawa baiknya hati, Masya Allah. Rajin benar dia orang ni kan. Ya, boleh. Okey, terima kasih, Allah memberkati puan. Okey, ni buku tulisan ustazah. Ni ustazah ada 5 buah buku. Ini buku keberapa saya tak ingat lah. Tiket Syurga Seorang Isteri. Dalam ni ada 30 ke 40 kisah macam-macam ujian Allah terhadap kita, wanita, lelaki, dan bagaimana nak berdepan dengan ujian tersebut. Jadi ada cerita, ada cara berdepan tersebut, ada doa-doa khusus untuk tujuan tersebut. Harga dia boleh tengok dekat belakang, RM20. Kemudian ni hadiah orang baik kat ustazah, Masya Allah. Okey, kemudian ada buku satu lagi, Indahnya Hidup Tanpa Derita. Ni buku tulisan ustazah juga. Buku ni siapa sanggup baca, dia boleh baca. Kisah-kisah dia terlalu melangkaui akal. Dia kena bersedia mental yang kuat baru boleh baca. Okey. Macam mana ustazah boleh tulis buku ni? Ada 40 kisah benar tentang rumah tangga dan cara berdepan dengan ujian tersebut serta doa. Sama je macam buku ni. Tapi ni buku terbaru ustazah, ni buku yang dah lama ustazah. Okey. Macam mana ustazah boleh tulis ni? Ketika tu ustazah program ceramah training merata-rata, orang lepas tu akan bagi ustaz akan cerita macam-macam masalah rumah tangga. Jadi disebab walaupun saya buat training corporate, orang terus cerita masalah rumah tangga, saya fikir macam mana nak bantu, maka terhasillah buku ini. Okey, harga dia RM20. Kemudian saya bawa ini adalah sabun kecantikan Laila Aniza untuk hilangkan jeragat. Nak pakai biasa je boleh juga. Satu ni RM50. Okey, boleh pakai 4 bulan. Potong kecil-kecil. Sabun untuk elakkan jeragat. Untuk pudarkan jeragat. Okey. Kemudian last kali Ustazah bawa Raudah IQ. Okey, Raudah IQ ini adalah produk Ustazah sendiri. 20 tahun yang lalu Ustazah makan produk ni. Dijual oleh seorang profesor. Mak Ustazah bagi Ustazah makan produk ni. Tapi tak ada nama Raudah IQ. Ustazah jumpa profesor tu, Ustazah kata Ustazah nak keluarkan atas nama company Ustazah. Sebab profesor tak jual di mana-mana. Tak pernah jual di mana-mana. Okey. Okey, khasiat dia untuk kuatkan ingatan, untuk mudah menghafaz, untuk mudah fokus. Ramai kata dengan izin Allah anak mudah dengar kata. Allahu alam. Okey, jadi ni harga dia Ustaz tak jual satu-satu. 170, 330.
Ya, 3 130. boleh share-share lah. Boleh share lagi baik. Rugi beli satu. Okey. Untuk 3 tu tahan 3 hingga 6 bulan. Cara makan dia, makan waktu perut kosong, pagi, malam untuk anak. Orang tua pun boleh makan untuk elakkan daripada nyanyuk ataupun kurangkan simptom nyanyuk. Dia tumbuhkan sel-sel otak, dia bagi kuat hafazan. Banyak anak-anak tahfiz yang makan. Ya, insya-Allah. Ni ustazah amalkan sendiri. Ustazah tak jual yang ustazah ambil daripada orang. Ustazah yang amal sendiri. Ini pun formula daripada ustazah sendiri dan mak ustazah. Mak ustazah umur 60 lebih tapi dia sangat cantik dengan izin Allah. Ya, macam mami lah cantik. Masya-Allah, amin. Masya-Allah. Ni ada madu dan juga pulut, ada collagen dalam ni. Okey, sabun organik. Okey, itu saja daripada ustazah. Ada orang yang pakai dengan izin Allah, jeragat dia penuh lepas 2 bulan memang habis. Itu rezeki masing-masing, ya. Yang tu 50, tahan 4 bulan, potong. Okey, boleh potong-potong. Itu saja daripada ustazah. Nak dekat belakang ustazah tunggu 5 minit je sebab ustazah nak pergi dekat baby cepat-cepat, ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.